Nama saya Nur Aina Nazira binti Muzaffar Syam. Nombor matrik saya 72497. Saya dari Universiti Malaysia Sarawak. Pada hari ini, saya akan berceritakan sedikit tentang kisah Musang Berjanggut. Jom! Pertama sekali, kita akan berkenalan dengan watak-watak yang terdapat di dalam kisah Musang Berjanggut. Yang pertama sekali ialah watak Tun Nila Utama yang merupakan seorang raja muda sebuah negara yang bernama Pura Cendana. Watak yang kedua ialah Puspawangi. Puspawangi merupakan isteri kepada Tun Nila Utama. Watak yang ketiga ialah Sultan Alam Shah Bana. Sultan Alam Shah Bana merupakan sultan di sebuah negara Pura Cendana. Seterusnya, watak-watak yang mewarnai kisah Musang Berjanggut ialah Datuk Pujangga, Datuk Bendahara, Datuk Bentara Mangkubumi dan Datuk Nikah Kahwin. Ceritanya bermula pada zaman dahulu. Sultan Alam Shah Bana yang merupakan sultan di negara Pura Cendana tidak mempunyai waris dan telah bertitah kepada sekalian hamba rakyat di negaranya untuk mengambil seorang anak angkat. Setelah rakyat jelata di negara Pura Cendana mendengar berita tersebut, lalu mereka pun membawa anak mereka ke istana dan menyertai satu pertandingan. Pada hari pertandingan, hanya 10 orang bayi lelaki sahaja yang bertanding. Baginda Sultan telah tertarik dengan seorang bayi lelaki dan bayi lelaki itu bernama Nila. Setelah bertahun lamanya, Tun Nila Utama telah melengkapkan diri semasa zaman remajanya untuk menjadi pengganti kepada Sultan di Pura Cendana. Tun Nila Utama sangat mahir dalam dunia persilatan dan juga ilmu gaib. Setelah sekian lama menuntut ilmu persilatan dan ilmu gaib, Tun Nila Utama juga pulang ke istana dan bertemu dengan Baginda Sultan. Setelah pulangnya Tun Nila Utama ke istana, Baginda Sultan telah menitahkannya supaya berkahwin. Namun, Tun Nila Utama enggan kerana Tun Nila Utama menganggap bahawa semua perempuan di negara Pura Cendana itu hanyalah semata-mata betina. Apabila Baginda Sultan bertanyakan apakah yang dimaksudkan oleh Tun Nila Utama, Tun Nila Utama pun menjawab, perempuan menjaga maruah, tetapi betina menjualnya. Perjalanan Tun Nila Utama untuk mencari seorang isteri tidaklah begitu mudah. Pelbagai perkara yang ditempuhinya sehinggakan orang mengatakannya seorang yang gila kerana beliau membawa seuncang bahan masakan yang telah bercampur dan tidak mungkin akan orang boleh memasak bahan masakan di dalam uncangnya. Namun, pada satu hari, Tun Nila Utama telah berjumpa dengan Puspawangi dan Puspawangi telah membawa Tun Nila Utama ke rumahnya. Kedatangan Tun Nila Utama telah disambut baik oleh ibu bapa Puspawangi. Apabila tiba waktu makan, ibu bapa Puspawangi mengajak Tun Nila Utama untuk makan sekali dan Tun Nila Utama menghulurkan uncang yang dibawanya. Keliru ataupun muslihat, itulah yang bermain di fikiran Puspawangi dan ibunya setelah melihat kandungan uncang Tun Nila Utama. Ibunya mahu memulangkan uncang tersebut, namun dihalang oleh Puspawangi. Lantas, Puspawangi mengasingkan campuran bahan tersebut. Setelah makanan disediakan dan siap dimasak oleh Puspawangi dan ibunya, mereka menjamu Tun Nila Utama dengan menggunakan bahan masakan yang dibawa oleh Tun Nila Utama. Pada mulanya, bapa kepada Puspawangi bertanyakan dari manakah Puspawangi mendapatkan bahan-bahan masakan ini. Kemudian, Puspawangi berkata ini adalah bahan masakan daripada uncang yang Tun Nila Utama berikan kepada mereka. Sejak daripada itu, Tun Nila Utama sedar bahawa Puspawangi ialah seorang perempuan yang sangat sesuai untuk dijadikan calon isteri buatnya. Bagi mengutarakan sumpahnya kepada Baginda Sultan Alam Shah Bana, Tun Nila Utama telah menyatakan hasratnya untuk memperisterikan Puspawangi. Persetujuan dicapai antara Tun Nila Utama dan Puspawangi dan akhirnya mereka mendirikan rumah tangga. Kemudian,
Tun Nila Utama kembali ke Pura Cendana bersama dengan Puspawangi. Kepulangan Tun Nila Utama dan Puspawangi ke negara Pura Cendana telah disambut meriah oleh keluarga dan seluruh rakyat jelata. Keesokan harinya, Tun Nila Utama menghadap Baginda Sultan. Oleh kerana keayuan yang ada pada Puspawangi, Baginda Sultan serta 4 orang menteri mahukan Puspawangi untuk diri mereka sendiri. Mereka berlima bercadang dan ingin membuat apa saja supaya Puspawangi menjadi milik mereka. Perancangan telah dibuat dan Tun Nila Utama telah dititahkan oleh Baginda Sultan untuk keluar mencari musang berjanggut untuk mengubati sakit Baginda Sultan. Bermulalah detik yang ditunggu-tunggu. Puspawangi seorang yang sangat bijak. Puspawangi mengesyaki sesuatu dan meminta suaminya untuk bersembunyi di dalam kampung. Tun Nila Utama bersetuju dengan rancangan isterinya. Sebaik sahaja Tun Nila Utama keluar meninggalkan rumah, utusan dari Baginda Sultan pun tiba. Puspawangi dipanggil untuk menghadap Baginda. Di istana, Baginda memberitahu Puspawangi yang Baginda mahu mendampingi Puspawangi. Lantas, Puspawangi bersetuju. Namun, tanpa Baginda Sultan sedari, Puspawangi telah merancang sesuatu. Dalam perjalanan pulang, satu persatu menteri membuat temu janji dengan Puspawangi dan Puspawangi juga bersetuju. Puspawangi telah merancang satu muslihat untuk memerangkap salah seorang daripada 4 menteri di negara Pura Cendana, iaitu Datuk Nikah Kahwin yang mempunyai janggut ke dalam sebuah peti pada malam itu. Pada malam itu, Puspawangi tinggal bersendirian di rumahnya dan bermulalah adegan-adegan yang telah dirancang oleh Baginda Sultan dan 4 orang menteri tersebentar tadi. Pada mulanya, Baginda Sultan datang bertemu dengan Puspawangi secara senyap-senyap. Kemudian datang menteri yang pertama, kemudian menteri yang kedua, kemudian menteri yang ketiga dan menteri yang keempat. Akhirnya mereka berlima berada di dalam satu rumah bersama Puspawangi dan Puspawangi menjalankan muslihatnya. Puspawangi telah berjaya mengunci Datuk Nikah Kahwin di dalam sebuah kotak untuk dibawanya ke istana pada keesokan hari. Pada keesokan harinya, musang berjanggut telah dibawa ke istana oleh Tun Nila Utama. Baginda Sultan dan menteri-menterinya sangat terkejut apabila melihat rupa-rupanya di dalam kotak yang dibawa Tun Nila Utama tadi ialah Datuk Nikah Kahwin. Masing-masing cuba menyalahkan diri antara satu sama lain, tetapi mereka cuba berdiam dan menyedari kejadian malam tadi. Apabila mereka sedar akan kesalahan mereka, maka Baginda Sultan telah meletakkan jawatan sebagai Sultan dan menyerahkan jawatannya kepada Tun Nila Utama. Baginda Sultan juga menitahkan kepada 4 orang menteri tadi untuk berbuat demikian supaya kesalahan mereka ditebus kepada Tun Nila Utama dan Puspawangi. Bagaimana dengan kisah musang berjanggut yang telah saya ceritakan tadi? Seronok bukan? Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye!